Baik, pertama kali pengenalan iaitu pengurusan semua manusia dalam dalam pertukaran sebuah negara adalah dituntut bagi meletakkan pembangunan sesebuah negara itu pada tahap yang setaraf dengan pada tahap yang maju bagi meletakkan negara kita setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Okey. COVID-19 telah menimpa negara dengan kes pertama pada 23 Januari 2020 yang membabitkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dan Singapura. Jadi, apabila negara kita dilanda pandemik COVID-19, Perdana Menteri kita pada ketika itu iaitu Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan 6 strategi bagi mengawal tindakan penularan wabak COVID-19. Itu yang pertama, ketegasan dalam tindakan mengawal penularan wabak iaitu resolve. Kedua, ketahanan resilience. Kemudian menjana semula ekonomi restart. Seterusnya melaksanakan strategi pemulihan ekonomi recovery, memperkasa ekonomi secara menyeluruh revitalize, dan menyusun semula struktur ekonomi iaitu reform. Dalam pada itu, pengurusan semua manusia adalah sebahagian daripada aktiviti dalam proses pengurusan yang dilaksanakan secara sistematik, terancang dan tersusun. Pengurusan semua manusia meliputi aktiviti menganalisis keperluan jabatan, menyediakan spesifikasi dan huraian tugas, merekrut tenaga kerja berdasarkan kekosongan jabatan yang tersedia, melatih dan membangun. Cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh sumber manusia ataupun pengurusan sumber manusia pasca pandemik COVID-19 pada tahun 2021 adalah yang pertama, belia. Pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan krisis kepada kesihatan awam, malah kepada ekonomi. Pandemik COVID-19 telah menambah beban dan cabaran kepada golongan pekerja, majikan dan kerajaan. Majoriti pekerjaan terutamanya yang bergantung kepada interaksi kepada pelanggan secara fizikal turut terkesan dengan pelaksanaan arahan penjarakan sosial dan perintah kepala pergerakan. Ini adalah salah satu contoh contoh cabaran yang terpaksa dihadapi oleh belia terutamanya lah. Baik, para usahawan terpaksa menangguhkan di mana mereka terpaksa menangguhkan segala aktiviti mereka dalam masa perintah kepala pergerakan dilaksanakan semasa wabak COVID-19 menimpa negara kita. Maka daripada itu ada yang terpaksa menggulung tikar kerana tidak ada sumber keluar dan masuk dalam aktiviti perniagaan. Maksudnya tiada aktiviti pertukaran mata wang. Cabaran-cabaran dari segi tenaga pengajar dan pelajar. Kerajaan telah mengambil langkah sebaik mungkin dan langkah-langkah yang perlu dalam memerangi wabak COVID-19. Ini demi masa hadapan negara dan bangsa dan negara kita Malaysia. Kelas secara online telah diperkenalkan semasa negara dilanda wabak COVID-19 bagi meneruskan sistem pembelajaran secara alam maya. Sebab itu kelas secara bersemuka dapat dilaksanakan. Kerajaan terpaksa meneruskan ataupun Kementerian Pendidikan terpaksa meneruskan kelas secara online. Cabaran seterusnya ialah kaki tangan awam dan swasta. Kaki tangan awam dan swasta dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Strategi bekerja dari rumah. Hanya 20% kaki tangan kerajaan yang akan hadir ke pejabat, manakala 80% lagi bekerja dari rumah atau BDR dengan penggiliran, namun arahan itu tidak termasuk kaki tangan barisan hadapan. Kesan pandemik COVID-19 terhadap pengurusan sumber manusia sektor awam dan swasta. Kesan negatifnya, pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan negatif dan positif pada sektor awam dan swasta atau sumber manusia. Kesan negatif, kuantiti pekerja di lokasi tidak mencukupi. Semua aktiviti perniagaan telah ditutup kecuali ia adalah termasuk dalam kategori penting. Seterusnya adalah membatasi perniagaan di seluruh dunia, malahan kepada syarikat kerana peralihan ke konsep work from home WFH atau bekerja jauh dari pejabat fizikal dalam menampung dan menjalankan perniagaan dan perkhidmatan. Pekerja akan memilih untuk tidak hadir atau beralih ke kerja telekomunikasi untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Kesan pandemik COVID-19 terhadap pengurusan sumber manusia, sektor awam dan swasta. Kesan negatif, tekanan
kurang motivasi dan penat. Itu adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap pengurusan sumber manusia, sektor awam ataupun sektor swasta. Tekanan, kurang motivasi dan penat. Sebilangan besar pekerja mungkin mengalami peningkatan tahap kegelisahan, risau dijangkiti COVID, dan tekanan selama beberapa minggu atau bulan dalam persekitaran kerja yang tidak dapat diramalkan dan persekitaran kerja yang luar biasa. Kesan negatif seterusnya, hakisan kecergasan. Penyesuaian pekerja baru dan sedia ada ke persekitaran kerja yang berubah secara drastik, seperti menyesuaikan diri dengan pelbagai pengaturan pekerjaan dan memperkenalkan kaedah dan proses pekerjaan baru yang menyengkat interaksi manusia. Organisasi mesti beralih ke kaedah latihan, pemilihan dan pengambilan secara maya dan bukannya perjumpaan tatap muka atau bersemuka. Kesan positif pula, lebih fleksibel dan lincah. Wabak COVID-19 yang muncul tanpa diduga dan mempengaruhi dunia telah membawa ketidakpastian ekonomi seperti kesan globalisasi dan menyebabkan perubahan keadaan persaingan. Kelangsungan syarikat yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia dan perubahan keadaan pasaran kerana pandemik COVID-19 sangat sukar dalam keadaan sekarang. Kesan positif, penggunaan teknologi dan digitalisasi. Dengan cara kerja jarak jauh yang lebih besar, organisasi akan dipaksa untuk mempercepatkan pelaksanaan dan digitalisasi teknologi, operasi kolaboratif dan memungkinkan tugas yang diberikan. Keperluan untuk bangunan pejabat dan ruang kerja biasa juga menurun secara mendadak apabila syarikat berkembang lebih fleksibel dengan pekerja yang bekerja dari jarak jauh. Kos harta tanah dan infrastruktur fizikal dapat dihilangkan dengan menggunakan konsep kerja dari rumah, iaitu work from home. Beri perhatian pada nilai yang diberikan oleh sumber manusia. Nilai sumber manusia untuk memastikan pekerja sihat, keterlibatan dalam tugas dan menguntungkan organisasi akan difokuskan melalui wabak ini. Kebarangkalian, jangkitan dan potensi penularan telah ditunjukkan secara jelas bahawa menjarakan diri dari masyarakat akan menjadi trend semasa sekurang-kurangnya 1 tahun. Cadangan. Pengurus pengamal sumber manusia bertanggungjawab membantu di dalam pengurusan sumber manusia. Sumber manusia berupaya berfikir secara sistematik. Yang ketiga, keupayaan sumber manusia tidak dapat diragukan lagi dan berada dalam posisi terbaik untuk melihat struktur keseluruhan dan menawarkan sudut pandang sistematik, memastikan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi merentasi unit, fungsi komuniti, perniagaan dan silo. Sumber manusia berperanan untuk memastikan kepelbagaian dan sifat adili. Sumber manusia juga berperanan untuk memastikan kepelbagaian dan keadilan semasa wabak seperti mendidik organisasi mengenali fakta dan persepsi yang berbeza dan mengambil langkah proaktif untuk menyamakan persekitaran persaingan. Dengan peranan kita bagus, kita harus selalu berfikir maju dan berdasarkan beranggapan bahawa masalah yang kita hadapi saat ini bukanlah fenomena yang tidak normal, tetapi sebaliknya realiti baharu yang membuka peluang baharu yang diinginkan dan harus dilakukan oleh pengamal organisasi dan pandemik dan akademik. Sebagai tindak balas terhadap pandemik, prosedur baharu dalam organisasi akan menjadikan rumit yang membawa kepada kesan negatif, tetapi tetap ada beberapa kesan positifnya untuk menghasilkan kecekapan kaki tangan dan syarikat dalam menyesuaikan diri dengan realiti semasa.